A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar ustazah yang dikasihi, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Moga-moga kalian sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, sebelum kita mulakan PDPC kita pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita memulakan PDPC kita, jom kita tengok beberapa paparan gambar yang ustazah sediakan. Jadi soalan ustazah, siapa yang boleh bagi tahu ustazah gambar apa yang dilihat melalui paparan-paparan tadi? Bagus, tepat sekali. Yang pertama adalah gambar berkenaan gambar Kaabah pada zaman dahulu, yang mana di sekeliling Kaabah terdapat berhala-berhala. Kemudian gambar seterusnya terdapat amalan-amalan buruk yang dilakukan pada zaman jahiliyah, iaitu seperti minum arak, berjudi dan menenung nasib. Jadi rasa-rasanya hari ni kita dah dapat teka apa yang kita akan belajar hari ini. Bagus, insya-Allah hari ni kita akan belajar tentang topik sirah. Insya-Allah hari ini ustazah akan kongsikan topik yang berada di dalam bidang sirah yang bertajuk era masyarakat jahiliyah. Para pelajar yang berada di rumah boleh merujuk buku teks pada muka surat 151 sehingga muka surat 153. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah: yang pertama, menyatakan maksud jahiliyah. Yang kedua, menjelaskan keadaan masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi akidah. Yang ketiga, menjelaskan keadaan masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlak. Yang keempat, menerangkan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada masyarakat Arab. Insya-Allah, yang pertama kita akan lihat kepada maksud jahiliyah. Jahiliyah berasal daripada perkataan Arab, iaitu jahala, yang bermaksud tidak tahu, bodoh atau jahil. Perkataan jahiliyah ada disebut di dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Maksudnya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Sadaqallahul azim. Kejahilan masyarakat Arab. Kejahilan masyarakat Arab pada ketika itu bukan bermaksud mereka ni tidak berilmu. Bahkan sebenarnya mereka sangat hebat dan terkenal dalam bersyair dan berqasidah. Mereka digelar jahiliyah kerana mereka jahil dari sudut akidah dan akhlak. Jahil dari segi akidah. Masyarakat Arab pada ketika itu, mereka menganut ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Tetapi mereka mencampur adukkannya dengan penyembahan berhala, amalan sihir dan khurafat. Jahil dari sudut akhlak, masyarakat Arab pada ketika itu banyak melakukan perilaku ataupun perlakuan yang buruk. Contohnya, suka menindas perempuan dan hamba, minum arak dan berjudi.
Seterusnya, Ustazah akan jelaskan keadaan masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi akidah. Pada ketika itu, masyarakat Arab banyak menganut agama dan ajaran. Yang pertama, agama Hanif. Yang kedua, agama penyembah berhala. Yang ketiga, agama Yahudi. Yang keempat, agama Nasrani. Yang kelima, kepercayaan Majusi. Yang keenam, kepercayaan animisma. Yang pertama, agama Hanif. Pada mulanya, majoriti masyarakat Arab beragama dengan agama Hanif. Agama Hanif ialah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Agama Hanif merupakan agama samawi sama seperti Islam. Buktinya kita dapat lihat pada ciri kepercayaan agama Hanif yang sama seperti Islam. Yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu. Yang kedua, percaya kepada hari kebangkitan dan hidup sesudah mati. Yang ketiga, percaya kepada dosa dan pahala. Jadi, ada di antara kepercayaan ataupun ajaran agama Hanif, dari segi amalannya masih diteruskan dalam syariat Islam. Contohnya seperti ibadah kurban, ibadah haji dan umrah. Yang kedua, agama penyembah berhala. Agama ini diperkenalkan oleh Amr bin Amir bin Luhai yang merupakan seorang pemimpin Bani Khuza'ah. Kisahnya, ketika beliau berada di negeri Syam, beliau telah menemukan ajaran ini. Lalu, beliau telah membawa balik sebuah berhala yang bernama Hubal ke Mekah. Kemudian, beliau memerintahkan seluruh penduduk Mekah supaya menyembah berhala tersebut. Kemudian, agama ini telah dicampur adukkan dengan agama Hanif sehingga muncullah agama yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Agama penyembahan berhala ini disebarkan kepada seluruh orang Arab pada musim haji. Kemudian, dalam peristiwa Fathu Makkah ataupun pembukaan kota Mekah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu terdapat 360 berhala yang berada di sekitar ataupun sekeliling Kaabah. Lalu dalam peristiwa Fathu Makkah, Nabi SAW bersama dengan para sahabat memusnahkan kesemua berhala tersebut. Yang ketiga, agama Yahudi. Agama Yahudi ialah agama samawi yang mana telah diubah suai daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS mengikut keinginan para penganutnya. Para penganutnya telah banyak memfitnah para nabi dan telah menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka ini datang daripada Palestin ke negara Arab. Yang keempat, agama Nasrani. Agama Nasrani ialah agama samawi yang mana telah diubah suai daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS mengikut keinginan hawa nafsu para penganutnya. Para penganutnya percaya bahawa Nabi Isa AS merupakan anak Tuhan. Mereka ini datang daripada negara Habsyah dan Rom. Ada seorang raja Nasrani yang bernama Abrahah, yang mana beliau cemburu melihat populariti Kaabah di Mekah. Lalu beliau telah membina rumah ibadat yang baru di negara Yaman untuk menyaingi Kaabah di Mekah. Tetapi walau bagaimanapun, usaha beliau telah gagal dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kisah ini diceritakan di dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang kelima, kepercayaan Majusi. Majusi ialah kepercayaan yang dianuti oleh golongan penyembah api. Ada satu peristiwa pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan secara tiba-tibanya api yang disembah oleh penganut Majusi yang berada di Parsi terpadam secara tiba-tiba. Kisahnya, sebelum ni api tersebut tidak pernah terpadam selama 1000 tahun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, kepercayaan animisma. Animisma ialah satu kepercayaan yang mana para penganutnya percaya bahawa setiap benda di dalam alam ini mempunyai roh dan semangat. Oleh sebab itu,
Para penganut kepercayaan ini menyembah alam seperti menyembah matahari, sembah bintang dan sembah pokok. Seterusnya, keadaan masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlak. Masyarakat Arab jahiliyah sangat terkenal dengan perilaku ataupun perlakuan yang buruk. Walaupun begitu, mereka juga mempunyai perilaku yang baik. Perilaku yang baik tersebut telah diiktiraf sebagai akhlak mahmudah ataupun akhlak yang terpuji di dalam Islam. Akhlak buruk masyarakat Arab jahiliyah antaranya berjudi dan minum arak, penzinaan dan perlacuran berleluasa, mengamalkan bigami iaitu amalan beristeri ataupun bersuami dua, mengamalkan pewarisan harta hanya kepada anak lelaki, membunuh anak perempuan, mengamalkan tenung nasib ataupun tilik nasib, dan mereka juga suka berperang kerana perkara yang kecil. Akhlak baik masyarakat Arab jahiliyah antaranya menepati janji, berani, kuat dan pantang menyerah kalah, menjaga kebersihan kuku dan mulut, tidak mengahwini dengan mereka yang mempunyai pertalian darah, menghormati tetamu, taat kepada pemimpin dan menghormati bulan haram iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Seterusnya, pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada masyarakat Arab di atas beberapa sebab. Antaranya ialah yang pertama, masyarakat Arab mempunyai nilai yang negatif. Contohnya, mereka suka berjudi, minum arak, berzina dan merendahkan martabat wanita. Selain itu, mereka juga mengamalkan perkara-perkara yang khurafat. Oleh itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa ajaran Islam yang memandu mereka ke jalan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Masyarakat Arab jahiliah ketika itu juga adalah masyarakat yang buta huruf. Jadi mereka lebih mudah untuk dilentur. Sebab yang kedua ialah kedudukan Semenanjung Arab yang strategik. Kedudukan Semenanjung Arab terletak di antara 4 kuasa besar dunia ketika itu, iaitu Kerajaan Rom, Parsi, Greek dan India. Perkara ini menjadikan Islam itu mudah tersebar ke seluruh tamadun dunia dan pelbagai bangsa ketika itu. Sebagai penutup, marilah sama-sama kita menginsafi keadaan yang berlaku dalam masyarakat kita yang mana kita boleh gelarkan zaman ini adalah zaman jahiliah moden, yang mana segala amalan jahiliah pada zaman dahulu masih dilakukan sehingga kini akibat tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Jadi marilah sama-sama kita menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sebenar-benarnya agar diri kita berjaya, agar diri kita selamat di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Marilah kita mengakhiri PDPC kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.